Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Sorot Media bersama aku Kai. Macam biasa aku akan cerita pasal bola sepak tempatan. Tapi hari ni kita berada di segmen Borak-Sorak. Segmen baru, kita tengok orang lain buat podcast macam Shaw. Kita nak try buat podcast untuk tahun 2023 ni. Dan untuk podcast pertama ni, untuk julung-julung kalinya ni, kita dapatkan guest yang very special lah. Very special lah. Aku pun sebenarnya gugup juga duduk dekat sebelah kita punya guest hari ni. Kita bersama dengan Dr. Subramaniam, seorang coach, educator, administrator, apa lagi coach? Kita nak panggil Dr. Subra ke? Nak panggil coach Subra ke? Mana-mana lah. Mana-mana, Dr. Subra lah, Dr. Subra. So orang kenal saya dengan nama Subra. Okay. So yang doktor semua coach semua tu datang kemudian. So dia boleh panggil apa saja, tak ada masalah. Sama je. Kita panggil Dr. Subra lah. Okay. Macam saya cakap tadi, ada coach. Banyak dia punya expertise tu. Ya. Kerana kalau you nak jadi seorang pakar rujuk, you kena melalui tahap-tahap yang diperlukan dalam pengurusan bola sepak. Okay. So sebab itulah jadi jurulatih itu satu tahap. Okay. Jadi pentadbir itu satu tahap lain. Jadi pengendali anak-anak akar umbi dan belia satu tahap. Okay. So bila you dah melalui semua ni, genaplah seorang tu. Tapi pembelajaran itu masih berlaku. Berterusan. Ya, non-stop. Pembelajaran berterusan. Ya. Tapi sebelum saya nak tanya, macam mana Dr. Subra start dengan bola sepak ni? Yang pertama passion ataupun minat. Okay. Jadi masa muda saya main untuk sekolah, main untuk negeri, berasal dari Negeri Sembilan. Negeri Sembilan. Port Dickson. Saya study. Saya buat research pasal doktor. I see. Saya buat research. Saya orangnya yang buat research. Saya dari Port Dickson. Sekolah Tinggi Port Dickson. Yes. Selepas tu saya habis tingkatan 5. Okay. Bekerja dalam Before tu, masa during sekolah tu memang main bola. Mewakili sekolah semualah. mewakili bola. Daripada darjah mewakili 1. sekolah, mewakili negeri. Wah. So masa tu dah ada. That passion tu dah develop during that school day lah. Dan terlampau sangat ke bola, mungkin saya bukannya A student lah. Okay. Jadi ada hikmahnya untuk bola ni. So apabila habis tingkatan 5, saya pergi kerja sementara tu di sebuah hotel, front office, dapat offer untuk menjadi guru maktab perguruan. Okay. Jadi saya pergilah maktab perguruan dan main bola, kampung balik main bola. Okay. Adakah doktor adalah cikgu PJ? Bukan, saya guru bahasa Inggeris. Okay. Cikgu bahasa Inggeris. Tapi passion still dekat football walaupun cikgu bahasa Inggeris. So di maktab perguruan lah saya mendapatkan sijil kejurulatihan yang pertama. Okay. So itu dah jadi satu tanda pemula. Selepas graduate daripada maktab, saya diposting ke Sarawak. Saya main untuk Sarawak. Okay. So sementara masa tu masih muda lagi ya. Sementara bermain di Sarawak, saya balik daripada Sarawak selepas 3-4 tahun di Kuala Lumpur. Bila saya mengajar di Kuala Lumpur, masa itulah saya dapat lesen B saya ataupun peringkat kedua from FAM. From FAM. Yang tahun pertama pun FAM juga. Okay. Yang lepas tu B license dan seterusnya A license, dan selepas itu saya pergi membuat lesen A ASEAN Football Federation. Okay. Dan seterusnya membuat lesen A UEFA di Germany. Okay, kita stop dekat situ sebab saya ada satu persoalan yang dah lama saya fikir, dah lama saya nak cari jawapan dia. Apa beza lesen AFC, UEFA, apa beza dia? Bezanya konten. Okay. Cara pengendalian. Itu satu soalan yang baik ya. Saya rasa pengendalian kursus di Asia tidak termasuk Jepun, Korea, Iran dan sebagainya. Okay. Kerana Jepun ada silabus dia sendiri. Okay. Tetapi negara-negara lain yang lemah, yang tidak begitu bagus, ya, tidak mempunyai sistem pendidikan kejurulatihan yang mantap,
AFC yang mengatakan apa yang harus dibuat. Tetapi AFC tidak mengganggu Jepun. Jepun dah sampai satu tahap. Ya. Walau bagaimanapun, beza antara silibus yang ada di Asia ataupun di FAM dengan silibus yang ada di Europe, tahap pengendalian instruktur, konten berbeza. Value dia berbeza. Which kita boleh cakap value dia berbeza. Dan how people recognize you are from AFC, you are from UEFA. Adakah berbeza? FIFA tidak ada license. FIFA ada kursus yang dia kendalikan bersama dengan IOC, International Olympic Committee. Ya, dia bergabung dengan International Olympic Committee, dia kendalikan satu kursus. Tetapi FIFA sendiri tidak mengeluarkan coaching license. Ya, dia membenarkan confederation yang membuat. So untuk kami AFC lah. AFC ada kerjasama dengan UEFA. Maksudnya seseorang yang mempunyai AFCA license boleh meletakkan license dia sama dengan UEFA A. Tetapi orang yang actually melalui kursus tu dan ia terpulang, walaupun UEFA kata begitu, tetapi negara, kalau katakan saya nak pergi buat coaching di UK, saya kena bentangkan license saya dengan English FA, dan dia akan lihat dulu kalau ini daripada Germany, pasal dia UEFA, dia akan terima. Tapi kalau dia kata daripada Asia, dia akan tengok you punya syllabus dan dia mungkin akan suruh you membuat beberapa topik yang dia rasa ada kesinambungan dengan program dia. Maksudnya kita tak boleh carry the credit tu lah untuk ambil UEFA. Dia check credit. So kalau macam Malaysia pun sama. Kalau datang seorang daripada Brazil, dia kata I have a Brazilian diploma, kata dia, kita akan tengok, kita akan tanya dia, can you give us your transcript. Dalam tu ada coaching this kan. So kita kata, why don't you come for a refresher dengan kita punya, baru you boleh dibenarkan menjalankan kejurulatihan di Malaysia. Dia macam kita punya degree, diploma sama. The konsep sama lah. So, habis belajar sampai UEFA. And then sekarang ni fokus Dr. Subra adalah ke arah mana? Sebab bola sepak besar kan? Ada orang pergi coaching, ada orang pergi management, ada orang buat marketing saja. Semasa saya bekerja dengan FAM selama 14 tahun. Itu yang saya nak kata. Saya masuk FAM sebagai instruktur kursus. All these coaching courses. Saya jadi instruktur untuk FAM dan juga AFC. Semasa saya jadi itu, dia ambil saya sebagai instruktur kursus dan terus jadi penolong pengarah Jabatan Kejurulatihan. Selepas itu, saya jadi ketua jabatan belia, pengarah jabatan belia, mengendalikan semua pemain-pemain belia daripada Sekolah Sultan Bukit Jalil, Bandar Penawar dan semua program yang ada akar umbi dan belia. Kalau boleh share, itu tahun bila, Doktor? Zaman presiden yang mana? Presiden the late Sultan Ahmad Shah. Sultan Ahmad Shah. Dan selepas Sultan Ahmad Shah, selepas tuanku undur diri, Tengku Mahkota Pahang yang agung sekarang, dia yang mengetuai jadi presiden dan tuanku juga menjadi pengerusi jawatan kuasa belia dan teknik, di mana saya adalah setiausahanya. So itu jadi itu teknik. Selepas tu saya dipindahkan ke jabatan pertandingan, menjalankan liga profesional. Liga Premier dan Liga Super. Premier dan Liga Super. Satu penggal. Habis tu dia bawa saya pergi ke sebagai pengarah jabatan antarabangsa dan pasukan kebangsaan. Masih di FM lah masa tu. Ini masih di FM. So bagi kami yang ada di FM dari dulu hingga sekarang, mereka yang terpilih, beberapa orang yang terpilih, selalunya akan diberi peluang untuk membuat kerja-kerja bantuan kepada AFC dan FIFA.
Bantuan tu daripada segi Bantuan dari segi macam saya, Okey. ada orang jadi instructor. Saya pernah jadi instructor untuk AFC. So kalau AFC kata kita ada satu kursus di Thailand, boleh tak dia akan hantar surat kepada FAM, boleh tak hantar Subra untuk kendalikan kursus, FAM akan benarkan saya pergi. Okey. So ia adalah positif untuk saya, untuk Malaysia, kerana saya akan belajar dan saya juga akan kenalkan Malaysia kepada dunia luar. So itu instructor. Tapi lebih kurang 11 tahun saya menjadi komisioner perlawanan untuk FIFA dan AFC. Komisioner perlawanan ini adalah seseorang yang mengendalikan perlawanan antara dua negara, antara dua klub. So saya pernah kendalikan kelayakan Piala Dunia untuk tahun mula daripada tahun 2000. So 2000 tu adalah untuk kelayakan Piala Dunia 2002. Jepun dan Korea. So saya mulakan tugas saya pada tahun 2000 sampai 2011. Semua pertandingan kelayakan Olimpik, kelayakan Piala Dunia, Champions League, semua saya dah buat. Okay. So bila saya pergi untuk Piala Dunia, saya adalah wakil FIFA yang unggul untuk menjalankan pertandingan itu. Maksudnya saya adalah seseorang yang akan menjawab hanya kepada FIFA dan bukan pada sesiapa lain. Walaupun saya dari FAM, dari Malaysia ataupun dari Asia. Selepas tu mengendalikan itu bukan saja untuk FIFA, untuk AFC juga. Dan habis tugasnya selalunya 5 hari ke 6 hari. Habis tugas saya akan balik ke tugas saya harian lah di FAM. Pada tahun 2010 saya tinggalkan FAM dan menjadi CEO Persatuan Pemain-Pemain Profesional Malaysia yang ulung kali. Saya yang founder member. Okey. Kita perlukan wakil untuk players. Kerana pemain ditindas, gaji tak dibayar. Jadi saya dan beberapa orang termasuk Tuan Najib Bakri ini, kita mulakan Satuan players pemain-pemain players PFAM, that's right. Masa tu PFAM masih juga dia punya head office dekat Holland, Hoofddorp. Kenapa dia PFAM Malaysia tapi kenapa office dia dekat Holland? Bukan, Malaysian office ada dekat Malaysia. Okey. Tapi kita ada badan dunia. Oh, badan yang atas daripada PFAM. Badan dunia yang akan faham. Suruh kita bentuk satu ni sebab kita dapat funding pun dari badan dunia. Okey. Badan dunia ni asingan daripada FIFA. Dia tak bergabung dengan FIFA. Dia something like FIFA Union ada lah, FAM, Union. So PFAM ada dia punya. Yes. So selama setahun dan semasa itu saya dapat offer daripada Indonesia untuk mengendalikan Liga Profesional Indonesia. Okey. So saya menarik. dari Indonesia 2010 sampai 2013, 3 tahun saya berada di Indonesia. Wah. So lepas tu masa tu di bawah saya ada lebih kurang 44 buah profesional klub. Liga 1 dan Liga 2. Masa tu Indonesia belum ada lagi 2 liga berasingan kan? Dia liga level Premier 1 dan Premier 2. Okay. So dia ada 2. Dia selepas tu saya balik ke Malaysia dan tidak mahu bekerja dengan sesiapa. Okey. Dan saya rasa dengan knowledge yang saya dalam merantau ni, saya dah pergi lebih kurang 67 buah negara kendalikan bola sepak. So saya rasa ada sesuatu yang boleh saya buat untuk Malaysia dan adalah pendapat peribadi saya bahawa kita ni masih lacking dalam beberapa segi, banyak segi. Okay. Pandangan kita luar, kita lihat bola sepak ni sebagai satu entertainment sahaja, tidak melihatnya dari sudut bisnes. Maka saya mulakan program Professional Certificate in Football Business Management. Mula-mula saya hantar ke beberapa universiti tempatan lain. The course memang doktor develop sendiri? Saya develop sendiri. You have a team atau doktor seorang? Saya sendiri buat. Nampak? Sebab tu saya cakap saya bawa pakar. Saya sendiri buat. Then kita kena hantar pada Senate kan, Universiti Malaya dan sebagainya. Mereka akan dapat lulus dan dibawa balik dan saya kendalikan. So Universiti Malaya keluarkan sijil. Saya ada my own team yang lecturers tu saya bawa dari luar. So Universiti Malaya tak masuk campur untuk katakan dia kena mengajar, dia tidak. Saya yang bawa pakar rujuk.
bagi dia memantau saja. Bagaimana perjalanan kos tu doktor yang akan tentukan. Saya tentukan. Dan doktor confirm lah akan Saya bawa ada pakar-pakar daripada orang luar. Yes. Pakar-pakar macam saya ada Datuk Del Akbar Khan, mantan Setiausaha Agung dan juga Ketua Polis KL dulu. Dia adalah pakar kita dalam safety and security. Okay. Macam di stadium. Ya, ada kekacauan dan sebagainya, itu adalah safety and security. Saya pernah bawa Datuk Winsor Paul, Setiausaha Agung AFC sekarang. Bakri Ibni pernah datang. Ramai lagi. So, dia pensyarah ni tidak ditentukan untuk setiap, dia akan rotate. Saya akan telefon, siapa free, saya akan bawa dia. Share your knowledge, Talk to my student macam tu. Yeah. Okay. So, pelajar akan mendapat bermacam-macam bentuk Pandangan, experience. Yang penting itulah. Sebab saya berpandangan seorang pensyarah yang tidak membuat kereta sekarang lebih kepada teori, saya nak lebih kepada reality. Maksudnya ada teori yang kita tidak boleh pakai, guna pakai di dalam situasi reality. Faham? Teori ya. So yang saya bawa mereka ni adalah yang pernah menjadi dan yang sedang menjadi, inilah mereka yang bawa. Tetapi intipatinya ialah untuk melihat bola sepak ini dari sudut bisnes ya. Kalau you lihat sekarang dengan beberapa klub yang boleh kita katakan tidak perlu kita bincang, mereka boleh berdiri sendiri. Banyak klub masih lagi bergantung kepada presidennya, mungkin menteri besar ataupun ketua menteri. Dan dana-dana yang mereka dapat tu sudah tersedia ada. Tapi berapa negeri, berapa negara di dunia ini yang ada menteri ataupun ketua menteri ataupun menteri besar, jadi dia punya orang kuat. Hanya mungkin di Malaysia, saya di Indonesia pun tidak. Dia kena cari dana dia sendiri. Cari sponsor sendiri daripada company-company dia sendiri. So, jika kita tidak memperjualkan konsep bola sepak ini, macam mana kita nak dapatkan ROI, macam mana sponsor nak dapat ROI, return of investment. Tapi daripada segi bisnes kan Doktor, bisnes in football berbaloi ke? Ada untung ke sebenarnya bisnes in football in generally dan specifically in Malaysia ni, untung ke buat kelab bola sepak ni? Okey, saya nak tanya you, apa you faham pasal, apa yang you faham dengan istilah bisnes? Bisnes ni mesti ada untung dan rugi, balik modal ke, ROI dia macam mana. So kalau kita develop satu kelab bola sepak, bermain di Liga Malaysia, Liga Super, Liga Premier, dia akan memberikan untung kepada owner ke atau itu sekadar katakanlah you ada kelab. Okey. Ya. Yang pertama, produk itu siapa akan beli? Kalau saya ada kelab, produk siapa yang saya you punya first front yang orang players. Okey, players, maksudnya players adalah you punya duta for that club. Bukan saja duta, adalah you punya Produk. Okey, right, you punya produk. Siapa yang nak beli produk tu? People lah. Fans. So, you kena pertama sekali, klub-klub di Malaysia harus mendapatkan gambaran. Okey, contohnya klub A, saya nak orang datang tengok, baru stadium penuh. Okey. Okey, so you mesti ada seorang pegawai ataupun satu tim yang boleh berkecimpung di dalam marketing, media, how to promote. Yes, sekarang kan ada social media. So you harus ada satu kumpulan pasukan yang akan yang berbincang, yang ada kontak alliance dengan fans. Ya. So baru you tahu apa fans nak. Okey. So you mesti ada wakil daripada fans club tu, seorang wakil di dalam you punya association, organisation, club. So dia lah, katakan you nak kata hari ini kita nak jual jersey ni, message tu akan sampai dengan dia. Dipilih oleh siapa? Fan club tu yang memilih ketua dia. So ada kesinambungan ya, ada connection pertama.
Lepas tu produk yang you ada, pemain-pemain yang you ada, dalam kontrak you punya pemain harus ada beberapa perkara macam katakan seseorang pemain tu pemain profesional, dalam sebulan you kena meluangkan lebih kurang 2 jam dalam sebulan untuk bermesra dengan Fans. rakyat jelata, fans. Ya, you mesti ada. Kalau tidak, pemain tu kata, sorry, I don't have in my contract, I cannot do it. Second thing, pemain-pemain ni ada yang pemain-pemain yang bernama Star, player star lah. Kalau you sign star players, you kena juga masukkan dalam kontrak. Kalau you sign sesuatu kontrak di luar, endorsement kontrak, 30% daripada tu kena balik ke kelab. Tapi oleh kerana mereka yang mengendalikan kelab di Malaysia ni tidak tahu apa yang ada dalam kontrak, apa sebenarnya mereka sign pun mereka tak tahu. So macam mana nak buat Business. duit? Yang ketiga pula, fans ada, ni ada, tapi you nak main di sebuah stadium, you ada stadium tak? That's the thing, itu masalah dia. Masalah dia. Saya nak tanya, ada beberapa kelab yang sudah berkecimpung dalam bola sepak berpuluh-puluh tahun, stadium sendiri pun tak ada. Okay. Kenapa? Jangan tanya saya. Jangan tanya saya. Saya bukan owner ni. Saya dah risau ni kalau doktor tanya macam tu. Saya kata, Tapi guys, tapi itu persoalan yang saya rasa bukan doktor saja. Satu fans dekat Malaysia. Okay. Saya bagi jawapan dia. Saya tanya soalan, saya bagi jawapan. Jawapan dia macam ni. Mereka ada dia punya so-called sugar daddy, menteri besar, yang provide funding. Okay, you tahu kerajaan kan, kerajaan negeri dan sebagainya. Ada satu istilah, kalau bajet yang saya berikan pada you 30 juta, kalau akhir tahun tu you tak pakai, tahun depan dia bagi 25 juta. Okay. Bagi saya, kenapa tidak? Kalau menteri besar tu adalah presiden saya, kenapa tidak kita minta? Betul. Daripada wang ni, bagilah kita 30 hektar tanah supaya saya jadikan ini sebagai real estate bola sepak. Apa tu real estate bola sepak? Real estate bola sepak adalah sesuatu yang kita pakai untuk kita sendiri. Kalau waktu kita tidak pakai, kita sewakan supaya dia boleh mendapatkan kewangan. Bijak. Tapi kenapa benda macam tu tak berlaku dalam si bola sepak kita yang dah, saya rasa dah berpuluh-puluh tahun dah liga kita berlangsung. Kita ingat zaman dulu, saya bawa ke zaman silam sikit. Okey, zaman silam. Zaman dulu pengendali bola sepak adalah kebanyakannya guru. Okey. Mereka ni kerja sampai pukul 1. Daripada pukul 2 sampai pukul 6 ada kelab bola sepak. Negeri masa dulu semua negeri sama macam tu. Kalau you lihat dulu, kebanyakan daripada Setiausaha Agung, bukannya Setiausaha Agung dulu ialah Setiausaha Kehormat. Part time. Mereka semua kebanyakannya part time guru. Okay, so mereka yang jadi guru ni, mereka ada kerja hakiki dan bola sepak adalah part time orang as dia orang punya passion untuk membangunkan persatuan tu. Okay. So mereka sebenarnya tidak tahu mengenai bisnes. Dan kita masukkan dalam era 1984 kita jadi semi pro. Okay. Mereka bekerja dan bermain. Dan 94, 95 kita jadi full time, full professional. Tetapi oleh kerana dana itu diberikan daripada dulu downhill, downhill bagi FAM dan FAM share tu satuan lain. Kebanyakan kelab cuba mengendalikan dengan mereka dengan duit yang itu saja. Okay, mereka tidak cari di luar. Yang kedua, the licensing rights tu, kalau FAM dah ambil yang atas, kita masih lagi ada kat sini, ada kat belakang yang boleh kita jual. Masa tu tak terfikir untuk tu kan? Masa tu tak terfikir lah. Tapi kita dah masuk era profesional sekarang dah berapa tahun. Okay. Seharusnya kelab-kelab yang ada sekarang seharusnya sudah invest. Yang saya nampak sekarang yang ada sendiri adalah Ketereh FC, JDT, Real Muda. Jadi you tidak boleh kerana TMJ berpandangan jauh. So
kita perlukan orang begitu dalam semua kelab walaupun diterajui oleh Menteri Besar dan sebagainya. Menteri Besar dan Ketua Menteri dan sebagainya yang menjadi Presiden tak ada masa untuk mengendalikan bola sepak kerana politik pun bercelarut. Ya? So, dia akan lantik proksi dia. Bila dia lantik proksi dia kalau pakar bola, bagus. Tapi kalau bukan pakar, dia pula ada 2-3 orang advisor pula. Jadi jalan hala tuju bola sepak kelab itu adalah mengikut kepala-kepala ni lah. Bercabang lah jalan dia. Dia tak lurus. Dia bercabang. Ya. So kita tak sampai tujuan yang... So, tidak ada. Jadi mereka bila ada menteri besar, saya pergi ke Padang PKNS ataupun saya pergi Padang di BKL, saya kata, saya nak training hari ini. Dia tahu presiden saya adalah Datuk Bandar ataupun menteri besar. Orang yang menjaga Padang tidak akan kata no. Kerana kalau tidak, saya telefon aja, bos. Saya nak training pun tak dapat. Jadi dia kena. Tapi zaman itu dah berubah. Zaman itu dah tak ada lagi. Kita kena buat apa yang kita patut buat. As professional as we can. Yes. It must be professional. Must be professional. Sebab itu sponsor tak mau datang kerana apakah rights yang you ada yang saya boleh pakai? Tak ada. Saya tak ada padang. Kalau you ada stadium, you boleh buat stadium rights. Ya. Macam Etihad Stadium. Etihad Stadium ya. Etihad. Dia bagi Etihad Stadium, dia bagi entah berapa juta. Cukup untuk mengendalikan stadium. Dan apabila you ada stadium, you boleh adakan F&B. Maksudnya macam dulu di Stadium Merdeka, dia ada kari kepala ikan. Betul. Bila tak ada game pun, kari kepala ikan tu still ada. Orang datang makan tengah hari. Yes. Maksudnya area stadium tu dipakai, masih pakai. So saya cadang, saya kata kalau sekarang tu berfikiran luas, dia seharusnya adakan 30-40 hektar tanah. Buatlah apa-apa you nak buat. You nak buat satu training ground, you boleh buat. So, kalau you ada, macam saya pergi ke Japan, dia punya J Village, dia ada macam hotel 3 bintang. Dia punya dormitory itu hotel 3 bintang. Twin sharing. Maksudnya, hari yang saya tak pakai, Malaysia cuaca bagus, makanan sedap, semua orang suka. Negara-negara Arab suka kerana sebuah negara Islam, dia akan makanannya pun halal, senang dapat makanan, cuaca bagus. So masa panas di Arab, semua nak datang ke Malaysia kerana Malaysia terletak di tengah-tengah. Australia sebelah sini, yang lain jauh. Malaysia di tengah-tengah. So kita boleh jadikan Malaysia sebagai satu tempat persinggahan. Ada banyak kelab, orang boleh main friendly matches. Kenapa tidak kita fikir dari segi itu? Football tourism. Football tourism, that's business. So itulah yang membawa saya kepada memulakan kursus ini di Universiti Malaya supaya kita nak buka minda-minda mereka ni. The problem is mereka rasa bola sepak ni tidak perlu ekspertis, sesiapa pun boleh. Saya tanya selalu soalan ni, kalau you nak jadi seorang peguam, you kena buat kursus 3 tahun. Di universiti. Kalau nak jadi doktor 4 ke 5 tahun termasuk housemanship. Kalau you nak jadi accountant 3 tahun. Kenapa nak jadi manager? Kenapa nak jadi pengurus bola sepak? Sesiapa pun boleh jadi. Apakah tak ada nilai? So, sebab itu saya mulakan, saya kata, seseorang yang mau mengendalikan bola sepak, pengurusan bola sepak, at least kena ada 6 bulan, kursus 6 bulan. Saya dah buat silabus untuk diploma. Okey, so tapi bukan saya nak buat professional diploma. Diploma kalau 3 tahun orang tak sabar. Dan target kita bukannya mereka yang keluar daripada universiti, keluar dari sekolah. Target kita adalah mereka yang sudah ada dalam industri bola sepak, harus datang untuk pencerahan. Upgrade diorang punya. Upgrade, yes. Basically that's it. So, saya mulakan kursus tu dan sedang berjalan. Respons dia, ada pihak wanita yang datang. Berapa persen wanita? Saya rasa 10%. Jadi itulah yang menggambarkan scene bola sepak wanita dekat Malaysia. Oleh kerana bola sepak wanita tidak diwar-warkan, maka
mereka yang datang untuk kursus pun kurang. Mereka yang datang pun ada yang hubung kait, ada yang kata, yang seorang lagi yang datang tu, dia kata anak saya nak jadi seorang pemain bola, jadi saya datang untuk ini supaya saya tahu macam mana nak kendalikan anak saya. Bijak. Okey, tak apa, itu adalah satu permulaan. Tapi saya nak kata, semasa saya di Jepun, mereka memberi penekanan yang begitu amat pada permainan bola sepak wanita. Jadi saya tanya dekat dia, kenapa you bagi penekanan begitu banyak? Emphasis sangat. Dia kata, Mr. Subra, the father will go to work. Bapa pergi kerja. Yang nak pergi ke training bola, mak yang akan hantar. Kalau mak tu bukan orang yang suka bola sepak, dia akan kata no need to go. Macam Malaysia. Dia akan boring lah. Macam isteri saya kata dengan saya, anak perempuan 2 orang saya tu, dia kata jangan kenalkan pada bola sepak. Sebab dia tahu saya dalam bola sepak ni pergi pagi, tengah malam baru balik. So dia kata So dia tak nak anak dia. No football. Tapi di Jepun lain. Yang bawa ke Padang, yang bawa sandwich, yang tunggu dekat Padang, semua mak. Kerana apa? Kebanyakan daripada pemain-pemain wanita Jepun, satu masa dia akan jadi ibu. Betul. So dia punya pemikiran macam tu. So kenapa tidak kita fikir macam tu? Tapi kita masih ada kekangan ya, bola sepak wanita. Bukan semua negeri yang main. Betul. Yang ada pun Sabah, Sarawak, KL, Selangor, Negeri Sembilan, Penang, Perak. Dan professional league pun baru ditubuhkan kan oleh FAM. Tun Sri Sharifah. Sharifah Rozia dari dulu ada. Oh. Tapi itu adalah dia training sebulan, main tournament, tutup kedai. Lepas tu next year jumpa balik. Itu pun kalau ada rezeki jumpa balik. Kalau tak lagi 2 years baru jumpa. Itu bola sepak kita wanita. So kita kena buat perubahan dalam semua segi. Dari wanita. Satu lagi area yang kita kurang sangat ialah pembangunan belia dan akar umbi. Ya, kita ada, tapi bagi saya, pendapat pribadi saya, tidak mencukupi. Ya, kita ada program-program yang satu ada NFDP di bawah KBS, satu lagi di bawah klub-klub. Tidak, dia selari, tidak boleh. Dia harus diadakan di bawah satu bumbung. Kita tidak boleh ada tangan kiri tak tahu apa tangan kanan buat dan tangan kanan tak tahu apa tangan kiri buat. Itulah pendapat saya. Sebab itu kita tak selari lagi. Walaupun Pada pandangan doktor, pembangunan bola sepak untuk youth ni, adakah FAM kena bertanggungjawab atau KBS? FAM lah. Dia custodian bola sepak. Macam mana pula kita kata kalau anak saya yang kecil tu, kalau tadika yang kena jaga dia, tak boleh lah. Walaupun dia pergi tadika, masih lagi di bawah kawalan saya, anak saya. So, bapa FAM tu kena centralize lah. Yes. FAM harus menentukan hala tuju. Kerana apa? Kerana FIFA hanya akan mengenali apa yang FAM buat. FIFA tak ada kena mengena dengan KBS. Betul. So, KBS nak buat bagaimana? Betul. Ini yang saya katakan kepada YBKJ pasal dia yang Masa dia buat NFDP. Ya. Saya tanya itu soalan yang saya tanya. Kita bawa Lim Tiong Kim, kita bawa semua ni. Dia buat program, tapi FAM diam aja. Dia nak bagi pada FAM kata saya tak nak terima, apa boleh NFDP buat? You dah belanja 80 juta ringgit. Ya, 80 juta. Tapi dia tak liaise kat bapak dia. Tak. Jadi dia kata, saya tak salahkan dia tu. Ya. Kerana dia kata apa tu? Kerana bapa tak buat kerja, dia tak jaga anak, saya jagalah untuk dia. Dia ada reason dia lah. Dia ada reason dia. So, dia salahkan dia, salahkan dia. Tapi kalau bagi saya, kalau FAM sudah mengarahkan kepada semua, kerana dalam licensing club licensing, salah satu syaratnya ialah wajib ada pembangunan belia dan akar umbi untuk mendapat lesen untuk klub you bermain. Tapi kita tahu kebanyakan klub bermain dalam liga profesional, tapi akar umbi dia terabai. Jadi soalan saya, mana dapat lesen? Macam mana dapat lesen? Lesen terbang. Saya tak nak guess lah. Tapi you tahu saya tahu lah. Saya check. Okay. Okay? So ini yang jadi masalah.
Tapi bila masalah macam ni, kita ada badan yang kontrol benda tu. Badan apa? MFL dia kendalikan liga. Itu saja. Dan bila kelab kena register lesen kebangsaan, register kepada MFL. Tetapi bila MFL, tak tahulah, bila kita cakap ada kelab yang mengabaikan belia dan akad umbi, adakah ada glitch dekat situ, MFL terlepas pandang ke, atau dia macam ni. Planning, you datang inspection rumah saya. Saya bagi you analogi. Dalam rumah saya, untuk you luluskan sesuatu, untuk bagi saya lesen tinggal dalam rumah tu, you kata mesti ada dapur, gas. Mesti ada peti ais. So, hari you datang, saya letaklah dapur gas, dapur peti ais. Tapi macam mana you tahu itu saya punya? Saya mungkin sewa pada hari itu. Saya kata, bos, pinjam you punya peti ais. Semua cantik, you datang, semua ada peti ais, ada aircon, ada semua ada. Okey, Mr. Sudra, you boleh duduk. You keluar saja 2 jam, lepas tu semua dah diangkut. Dia sama macam analogi Nazir datang sekolah, tiba-tiba budak semua jadi pandai. Nazir balik, tandas pun tak ada pintu. Absolutely. 100%. So, saya tak kata semua. Nanti orang kata pula, yelah. Tetapi, soalan saya, senang. Rakyat jelata pun boleh tanya. Boleh nampak. Syarat untuk you bermain profesional adalah wajib ada program belia akar umbi. Wajib. Kalau tak ada, dia tak dapat lesen. Yes. Saya nak tanya, saya tak nak namakan kelab lah. Saya boleh namakan kelab banyak dekat-dekat. Jangan, saya risau. Jangan. Saya tak namakan. Tapi tanyalah diri sendiri. Adakah program akar umbi dan belia? Tak ada. Soalan saya, kalau tak ada, macam mana dapat lesen? You jawablah sendiri. Jawapan saya, lesen terbang lah. Itu sama juga bab finance. Isu yang sama juga. Report masa nak apply lesen, report bukan main cantik, untung semua. Sampai masa sponsor lari. Betul. Macam mana? Itulah. Sampai bila benda macam tu? Sehingga kita tidak dapat, bagi saya lah, orang politik boleh melibatkan diri dengan bola sepak, tak ada masalah. Sebab bola sepak ni hak rakyat. Tetapi kalau zaman saya jadi figurehead, dah tak ada lagi. Seorang presiden mestilah sitting presiden yang harus memperjuangkan kelab tu sampai habis. Maksudnya dialah muka untuk kelab tu. Bukan atas nama saja. Kita tidak, you lihat daripada tahun 1994 sampai 2023, berapa tahun dah, kita tidak progres. Masih lagi ada masalah kad bayar gaji. Yes. Masih lagi ada pemain yang kereta kena tarik. Ada pemain yang call saya, yang kenal saya, masih dia kata, coach, anak saya susu pun tak boleh lah coach. Kita kata okey, tak apa. You ambil ni dulu, kita tengok nanti. Kesian. So, kalau masih lagi keadaan ni wujud, mana problem dia? Maksudnya, kita selalu memberi orang ikan, kita tak mengajar dia memancing, mengair. Saya rasa kalau nak bantu seseorang tu, tunjuk dia cara nak memancing ikan. Dia boleh pancing dekat laut, dekat sungai, dekat mana-mana. Tapi kalau dia lapar, kita bagi dia seekor ikan. Ikan tu dah dia tak tahu apa nak buat. Itulah situasi kita dalam bola sepak. Kita harus, masih lagi tak terlambat. Kita boleh balik ke pangkal jalan. Ada satu ketika dulu, FAM mencadangkan kepada negeri-negeri, semua wakil-wakil negeri, bahawa semua Setiausaha Agung wajib adalah keluaran dan universiti. Ada ijazah. Semua mereka, satu masa dulu, masa Sultan Ahmad Shah, protes. Dia tak mau. Sebab pada masa itu, adalah situasi dia daripada kalangan? Mereka ni semua adalah dari kalangan lantikan daripada menteri besar. Belum profesional, belum full profesional lagi. Tetapi, bukankah itu satu langkah yang baik? Yes. At least seorang yang pergi universiti itu minda dia lebih
kepada ke arah nak bisnes ke apa ke, lebih educated lah orang cakap. Dalam kita punya management of football ada orang yang educated, berpandangan jauh, ada vision. Ya, at least dia boleh masuk ke pejabat dia, ke kelab dia dengan minda yang terbuka. Tetapi kalau ada antara mereka yang risau seorang graduate akan datang ambil tempat saya, dia takut. Jadi kita tak akan bagaimana. Jadi saya kalau berpandangan macam tu, kalau saya tahu you ni graduate, saya akan cuba kill you, matikan you supaya saya tak mau you encroach dalam area saya, satu hari nanti ambil tempat saya. Saya nak duduk sana berpuluh-puluh tahun, tapi progress tak ada. Insecure lah dia dekat situ. Insecure. So, the problem is sekarang you kena educate all the stakeholders. Ya. Tapi itu tak berlaku. That's not happening. Dan itulah yang diperjuangkan oleh doktor sekarang ni. Itu yang saya kata. Seorang yang nak duduk sebagai CEO harus mendapat ilmu dari beberapa area ya. Yang pertama dari segi bisnes dia kena faham bola sepak sendiri. Dia kena tahu coaching. Dia kena faham apa itu coaching. Dia kena faham apa itu pembangunan akademi. Dia kena tahu apa itu liga. Kenapa kita gunakan liga? Liga itu untuk apa? Dan kita kena cari finance. Ya, ini adalah tonggak-tonggak yang dia perlu ada. Kalau dia faham ini, dia boleh duduk atas. Ya, berapa kelab ada marketing department? Tak ada. Tak ada Tak ada. Yang ada pun beberapa kelab yang ada. Kebanyakan daripada mereka tak ada marketing department. Okey. Seorang buat semua. Oh. Sebab dia tak di-expose. So, marketing department inilah yang akan membawa you punya rights, you punya kata value bawa keluar. So, bukannya orang tak mau support bola sepak Malaysia. Masalahnya kita dia tak ada ROI. Tak ada exposure kat kita. Dia tak ada, katakan kalau saya nak datang sponsor punya kelab, apa yang you ada? Okay, mungkin you ada satu marquee player, seorang pemain top class. Okay, kita tak ada. Kita bawa semua second hand punya players dari luar. Grade C, grade D. Ini sekarang pula naturalisasi. Saya do you agree naturalisasi? Saya 100% reject naturalisasi. Kerana saya adalah orang yang datang daripada pembangunan belia. Yes. Jadi kalau anak-anak muda yang nak main ni, dia tengok ada payung terjun dia menjadi national player. Yang ini you guna mereka. Sebab kita kena faham bola sepak 11 orang di atas padang. Kalau 11 orang semua naturalisasi, yang kita develop daripada kecil sampai ke besar ni nak main dekat mana? Kalau pemain naturalisasi ni datang daripada umur 12, 13 dah jadi anak Malaysia, dia naturalisasi lain cerita. Tapi ini yang datang ni 28. Jangan sebut nama doktor. Saya risau. Jangan sebut nama. Yang datang saya letak umur. Okey. Datang 27, 28 umur. Datang ada antara mereka tak tahu nyanyi Negaraku pun. Miming je. Lepas tu saya nak katakan apakah impact kepada anak-anak muda. Adakah saya katakan ada seorang pemain katakan beberapa pemain ni di Akademi Moqtadari. Ya, ber-year nak main untuk national team. Tapi dia tengok peluang dia untuk main tak dapat, tapi tiba-tiba ada seorang pemain. Tapi kalau pemain tu ayah dia ataupun mak dia orang Malaysia, saya tak ada hal Saya tak kacau sebab dia ada hak. Okey, saya percaya. Tetapi yang purely naturalisasi. Yang tak ada kaitan langsung dengan Malaysia, tiba-tiba kita bagi IC dia untuk main bola sepak untuk kita. Saya rasa itu tak bagus lah untuk for short term bagus ke? Adakah dia ada short term bagus, long term tak bagus? Macam mana pendapat doktor? Apa yang you nak capai dalam short term? Okey. Ada pemain naturalisasi di Jepun. Sekarang ni. Saya rasa dulu pernah ada. Dulu pernah seorang Brazil kan, tapi dia dah lama tinggal. Dia tidak diambil untuk bola sepak. Dia datang, dia memang dah tinggal lama, dia bermain dan dia bermain untuk national team. Kalau Jepun, Korea semua tidak ada naturalisasi, dia boleh lagi mencapai keputusan yang baik. Kenapa tidak kita?
kita ada 32 juta orang. Negara-negara seperti Qatar, Emirates, semua buat naturalisasi. Kemana arah mereka? Iran tak ada naturalisasi. I think semuanya ada kat sini. Kalau you rasa you boleh. Kenapa Nicole David bukan naturalisasi boleh jadi juara dunia? Badminton kita boleh jadi juara dunia. Lin Choi dulu Miss World, Razid semua. Jadi orang Malaysia boleh menjadi juara dunia. Hanya kita yang tak bagi dia ruang. So, FAM kena plan lah sekarang. Dan dia berbalik kepada masalah management tu tadi. So, semuanya balik ke sana. Kalau kepala tak betul, ekor takkan betul lah. Betul kan? Saya risau. Okay, faham? So sekarang doktor fokus pada management, ada basic sikit dekat youth development. Dan FAM sekarang kita ada F30. Doktor rasa F30 tu hala tuju dia gagal. Oh, belum habis soalan dah gagal lah. Okey, bila saya kata gagal, saya akan justifikasikan kenapa. Okay, sebelum doktor justifikasikan, the whole set F30 gagal atau ada certain part dia? Apa objektif dia F30? Untuk layak Piala Dunia 2030. Ya. Itu yang gagal. Okay. Mungkin dalam proses tu kita boleh keluarkan 2-3 pemain. Fair enough. Tetapi kita harus tengok objektif dia. Pada tahun 2018, dia telah keluarkan F30. Berapa tahun? 12 tahun. Okey. 2030 tamat. Jepun buat dia punya program untuk jadi juara berapa tahun? Tahu saya? 100 tahun. 100 tahun? Ya. 2054. Dia kata dia akan layak, dia akan jadi juara dunia. Okay. Dia akan jadi juara dunia, bukan layak ke Piala Dunia. Tapi Jepun dah ke depan. Dalam proses dia jadi juara dunia, dia kata setiap Piala Dunia dia akan layak. Dan daripada tahun 98, dia memang consistently dia layak. Okey? Kita, negara yang begitu kecil, ranking 149, sekarang di Asia pun lebih kurang 27 ke 28. Kita buat program 12 tahun. Dan kita KPI kita nak layak sahal. Layak. Okey. Kita tengok dulu kita imbas kembali 20-30 pemain-pemain yang akan bermain dalam pasukan-pasukan Piala Dunia ni selalunya dalam lingkungan umur 24, 25 sampai 30. Ini peaking dari sport science sains sukan dia kata dia akan mencapai performance dia antara umur 25, 24, 25 sampai 30. Andaikanlah mereka ni 25 tahun. You tolak belakang 12 tahun, umur dia berapa? 18, 19. Berapa? 13. Okey, soalan saya sekarang. You dah berumah tangga belum? Sudah. Ada anak? Ada. Aduh, risau pula kantoi pula. Ada. Anak berapa tahun? Sekarang 5 tahun. Jangan hantar anak pergi sekolah. Jangan bagi main bola. Saya nak tengok reaksi you. Anak you tu jangan bagi pergi sekolah. Umur 13 tahun you hantar dia terus ke tingkatan 1. Dia tak boleh catch up lah. Tak boleh catch up kan? Analogi dia sama dengan bola sepak. Apa macam you buat program bermula dari 13 tahun? Oh. Mana asas dia? Basic of football mana? Umur 5 tahun dah ada basic of football, pengenalan walaupun tak ada teknik, taktik, tetapi passion dia. Dia dah start sepak bola umur 5 tahun. Ada skill-skill, teknik-teknik yang umur 12 lepas tu kita tak mengajar lagi. Seperti passing. Mana ada ajar passing lagi umur 13? 13 tu passing dah jadi macam darah daging dia. Ya? Tak perlu kita kata you pass this way, tak ada lagi. Tapi yang berlaku sekarang, peringkat senior pun kita ajar passing lagi, doktor. Maksudnya, anak kita dah umur 17 tahun, baru you nak belajar ABC. So, kalau you ada adik ke siapa ke dalam tingkatan 5, you buatlah kelas. A for apple, B for boy. Itulah analogi yang saya nak sampaikan. Patutnya 2018 bila dia buat program, dia kena buat program jangka masa panjang.
Macam Jepun tu 100 50 tahun. tahun. Lepas At tu least 50 tahun. tu you break down into mid term, short term. Okay, short term you nak buat apa? Tapi kalau whole program pun 12 tahun aja, budak-budak yang you akan ambil umur 13 tahun, dia punya minda dah set, dia punya mental skills dah set. Macam mana you nak develop dia dari situ? Itu sebab saya kata kita akan gagal. Dan kalau kita lihat 20, 23, 22 kita tak pergi mana. 2023 ni Asia Cup next year. Nasib baik lepas. Ya, tapi lepas sampai setakat itu sajalah. Okey, sebab grouping kita selamat. Okey. Kalau dia layak bagus, tetapi untuk kita layak Piala Dunia, saya rasa mungkin mengambil masa lebih kurang another 30 to 40 years. 30 to 40 years. Saya terasa tak sempat saya nak tengok Malaysia main Piala Dunia. Saya percaya setiap sudut hati fans bola sepak Malaysia ni nak tengok at least satu kali Malaysia main Piala Dunia. Dan doktor terutamanya mesti dah lama berkecimpung dengan bola sepak, mesti nak tengok. Tapi saya rasa ini yang saya beritahu rakan-rakan saya, dalam hidup saya dalam dunia ini sekarang, saya tidak akan lihat Malaysia layak ke Piala Dunia. Dan itu agak menyedihkan untuk doktor lah. Sangat menyedihkan kerana saya lihat negara-negara lain yang dah berkali-kali multiple times dia dah pergi ke Piala Dunia, dan kita selalu hari tu bila Morocco masuk semifinal kita semua katakan Morocco. Tapi kalau kita lihat Morocco, pembangunan yang dia buat, dia punya akademi yang dia ada, effort yang dibuat semua sekali, effort yang dibuat tu ada bantuan daripada kerajaan. Saya cadangkan untuk Malaysia ini harus menjadi vision negara. Yes. Macam Japan. Bukan saja vision FAM saja tidak mencukupi. Rakyat jelata termasuk kerajaan negara yang sedia ada harus ada visi mengatakan bola sepak kita harus capai tahap ni. Dan semua, Padang tak ada. Padang yang ada dalam municipality ditukar jadi rumah semua. Mana budak-budak nak main? Kita tak dorong. So, problem. So, stakeholder dia siapa? Stakeholder dia ibu bapa, rakan sponsor, kerajaan, sekolah, cikgu, klub-klub bola sepak, FAM. Inilah dia stakeholder. Semua ni kena bersatu. Mainkan peranan masing-masing untuk kita mendapatkan apa yang kita nak dapat. Sebab tu saya kata, bila saya keluar daripada Malaysia dan pergi luar, saya nampak, kenapa dia boleh buat, kenapa Malaysia tak boleh buat? Kita masih lagi kalau sebuah klub Korea datang ke Japan akan berkumpul sebagai Japan. Dia tak kira klub lagi. Yes. Tapi kita tak ada macam tu. Kita punya passion, saya pergi di Indonesia, mungkin Manchester United main dengan Liverpool dalam television, di Malaysia ramai akan duduk rumah tengok Manchester lawan Liverpool. Tapi di Indonesia dia akan pergi ke stadium untuk support dia punya team. Kalau kita compare, kalau nak tengok kita punya tahap daripada kita dekat bola sepak Malaysia ni, dengan kita compare dengan bola sepak Asia lain lah, Jepun ke Korea ke, berapa langkah yang kita tertinggal sebenarnya kalau pada pendapat doktor? Pada tahun 1992 terdapat lebih kurang 40 orang Jepun yang datang untuk study Liga Semi Profesional Malaysia. Sebab 1994 Jepun mulakan Liga Profesional. So you boleh buat perbandingan. Satu ketika Japan datang untuk lihat kita bermain, kita kendalikan bola sepak. Mulai 1994, 4 tahun 1998 dia sudah masuk Piala Dunia. Kita masih lagi dekat 1992. Kita masih main pesta bola merdeka lagi. Dulu dia akan telefon saya di FAM, Mr. Subra, we want to play Merdeka Tournament. Please invite us. Sampai satu ketika lain, saya call dia, sorry we have program, very sorry. Dia tak nak datang. Dia downgrade kita punya. Dia
tengok, dia kata Malaysia is not my level standard. Dia sekarang lihat Uruguay, Brazil, Venezuela, oh dia nak main South American teams. Kita punya level itulah dia. Kalau dalam bentuk number, berapa langkah kita tertinggal dengan kalau kira skala 1 ke 10, ya, mungkin Jepun dah sampai ke 9 sebab dia belum menang Piala Dunia. Kita mungkin 1,5. jauh tu? Jauh. Jauh sangat. Terlalu jauh. Jauh. Very far. Total rasa FAM on the right track untuk bawa Malaysia ke Piala Dunia? Sad to say, sorry to say, no lah. For now, no. Saya peribadi, saya rasa kena buat rombakan. Dia ada program dia. Saya tidak katakan everything is wrong. But I think key point dia kena, sekarang dia kata liga profesional, dia benarkan berapa? 7 pemain asing. 7 ke 8 pemain asing? 9. Bagaimana dia membantu pembangunan bola sepak itu? Lokal. Macam mana? Juga ada semua foreigners. Mana dana gaji tak boleh bayar, tapi you tambah pemain-pemain asing. You klub-klub yang nak membangun, you bunuh dia. Klub-klub yang di atas, you simpan dia. Itu bukan cara bola sepak. Apa pendapat doktor tentang JDT? Ya, JDT, TMJ menerujui. Kalau TMJ tidak ada, saya rasa JDT pun macam klub-klub lain dia. Ada orang cakap JDT is all about money. Adakah doktor berpandangan yang sama? Tak ada duit, no JDT. No money, no JDT lah. Football is all about money. Bukan saja JDT. Saya justify lah kita sebut JDT sebab JDT at dia punya level lah, another level. Kita bukan nak cakap JDT ini. Kita nak tahu football is about money. Sebab itu kita kena gunakan football how to make money. Penjualan pemain is money. Kalau you boleh create good players, saya rasa in a nutshell, pemain Malaysia harus bermain luar Malaysia. Yes. Kalau selagi dia tak main, you adalah jago kampung je. Okay. So pemain Malaysia harus main di Japan, Korea, Iran, England, Italy. Walaupun kita kompetitif dekat ACL, still kita kena ada ramai player main dekat luar. Kita kena main. Sebab you see negara-negara yang macam Senegal, macam even Morocco punya pemain ramai daripada French players, French based players. Apabila you ada pemain-pemain yang main luar, you dah tahu cara main pemain asing. Pemain Japan ramai main di Eropah. So bila dia balik, saya dah tahu cara main Itali, saya dah tahu cara main England, saya dah tahu cara main Spain. So bagi saya lihat pasukan Spanyol, Itali, tak benda lah. Kita ada cara untuk mengatasi diorang. Tapi kita di sini, kita macam jago kampung ni, kita tengok saja pemain Itali masuk dalam stadium saja, 50% daripada kita punya hati dah moral down lah. Kita dah kalah 50%. 50% lagi dia bunuh kita kat padang. Habis. Okay. So ini adalah hanya beberapa peratus daripada bola sepak. There's so many banyak lagi yang harus kita renung dan bincangkan. Yes. Dan apa yang berlaku dalam bola sepak ni, dia pucuk pangkal dia management. Not only management. Management tu adalah one part of is the bumbung. Okay. Tapi you kena ada tiang. That's pillars. You kena ada dinding supaya kalau hujan tak tempias. Kan? Ini semua ni ada. Dia tak kata kalau kita nak rumah yang ada bumbung aja cukup. Kita kena ada semua. Jadi dia seumpama itulah bola sepak. Kita saya rasa, saya selalu kata kepada kawan-kawan saya, Malaysia membina bola sepak dari atas. You don't build a house from the roof. Kita kena ada asas, dasar, bawah, base yang kuat. Baru kita punya rumah akan berdiri tegak. Ini kita buat daripada bumbung, bawah tak ada lagi. Macam mana? Kenapa kita concentrate kepada national team? Tutup kedai lah, saya rasa senang.
biarlah national team ini main apa dia nak main. Mulakan satu program 50 tahun ataupun 30 tahun Untuk akar umbi, daripada akar umbi. Maksudnya 20-23 campur 30 tahun kita akan sampai. Jadi pemain-pemain yang kita didik sekarang ni, biar dia dalam hala tuju yang betul. Hantar mereka seorang kat Jepun. Hantar, kita ada banyak melalui FIFA, kita boleh hantar seorang kat Korea. Pergi main. Mentality tu kena tukar. Yes. Bukannya semuanya atas padang tu dengan bola dan kaki. Ni Otak. mental strength. Betul, mental. Saya rasa cerita pasal bola sepak, Doktor, dia takkan habis. Takkan habis memang. Satu hari suntuk, 3 hari 3 malam pun kita boleh cerita. Tapi pucuk pangkalnya, orang yang nak menguruskan bola sepak kita ni kena orang yang tepat lah. Last word daripada Doktor. Well, saya memang kritikal pasal cara dan jalan hala tuju bola sepak Malaysia. Bukan kerana saya nak cari kesalahan mereka, tapi macam you kata tadi, dalam hidup saya ni, saya nak lihat Malaysia layak kepada dunia. Saya adalah seorang pengusaha bola sepak, seorang konsultan. Dan kalau saya nak pergi luar daripada Malaysia, Malaysia harus ada ranking yang bagus ya. Kalau Malaysia ranking yang bagus, masa saya pergi ke Indonesia dulu, ranking Malaysia okey pada 2010. Mereka menghormati. Okey. Tapi kalau saya nak buat bisnes luar daripada Malaysia, saya tak boleh sekarang. Jadi itu pun akan mengganggu saya juga. Kedudukan bola sepak Malaysia mengganggu kerjaya saya tau. So, kritikan ini adalah kritikan membina supaya kita boleh pergi ke cara dan hala tuju yang betul. So dengan itu saya nak ucapkan terima kasih lah. Terima kasih juga kepada Dr. Subra. Dr. Subra ada apa-apa social media? Kalau siapa-siapa nak contact, nak join Dr. Subra punya course, Facebook lah, selalunya Facebook lah. Dengan nama? Subra Football Doctor. Football Doctor. Ada Football Doctor, ada satu lagi Subra saja. Oh. So that's your branding lah, Football Doctor. Kau kena tengok gambar saya tu. So kalau nak friend tu, inilah saya akan terima. Boleh je, WhatsApp, message je. Jangan takut lah. Walaupun nampak serius. Dr. Subra santai orangnya. Nanti kita akan bagi link Dr. Subra. Kalau siapa-siapa berminat nak join course yang Dr. Subra offer. Course tu akan bermula 14 bulan ni. 14 Januari 2023. Dan every year ada kemasukan. Setahun ada 2 kemasukan. For this year, January hingga Jun dan mungkin Ogos hingga Disember. So siapa-siapa yang tertengok video ni time Mei ke, boleh join yang Jun. Julai lah. Jun, Julai. Dan hopefully every year lah dapat. Hopefully lah. Tapi saya tengah buat rombakan pada syllabus. So saya juga dalam proses untuk membawa satu professional diploma secara more business, pengurusan dan lain. Masukan ini adalah program 12 bulan, setahun. So dalam jangka masa yang terdekat saya akan maklumkan. So siapa yang berminat specifically dalam business management Doktor Football business management. Boleh refer. Dan sebelum tu kita punya lokasi, nampak tak ada green screen, nampak macam ada besi-besi ni. Kita sebenarnya sekarang berada di The Physio Pusrawi. Dekat sini kalau korang nak buat physio lah, nak buat sport massage ke, nak buat physio, kalau ada wife bersalin ke, boleh buat dekat sini. Thank you very much kepada The Physio Pusrawi for this location. Thank you kepada Dr. Subra. Aku rasa itu saja untuk video kali ini. Kita jumpa lagi dalam podcast seterusnya. Borak Sorak. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye.